Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, kelas 3 dedikasi dan juga 3 gemilang. Okay, anak-anak cikgu. Okay, hari ini kita teruskan kepada tajuk yang seterusnya. Okay, hari itu cikgu dah ajar tajuk bab 1 kedatangan kuasa barat dan juga subtopiknya ialah 1.1 tentang kestabilan dan kemakmuran. Okey. Jadi hari ini kita pergi pada 1.2, okey. Tentang faktor kedatangan kuasa barat di negara kita. Okey, seperti yang cikgu dah bagi tahu pada kelas yang lepas, okey. Cikgu nak kamu buka sama-sama dengan cikgu, buka buku teks. Okey. Jadi hari ni kita akan bermula. Okey, 1.2 apa dia kelas? Faktor kedatangan kuasa barat. Okey, di muka surat 10. Okey, muka surat 10 buku teks. Okey, kelas. Okey, ini adalah tentang tajuk-tajuk yang akan kita belajar hari ini, iaitu 1.2, 1.3 dan 1.4. Okey. Okey, kita dah belajar masa kelas yang lepas, okey, di mana negara kita, okey, sangat mempunyai sistem pemerintahan yang stabil dan juga makmur, maksudnya kaya dengan sumber bahan mentah, iaitu kita ada sumber galian, kemudian kita ada sumber laut. Okey, jadi banyak yang kita dah belajar, okey, kaya dengan hasil bumi kita, okey, pada kelas yang lepas. Jadi disebabkan oleh kestabilan, okey, okey, dan juga kemakmuran negara kita, menyebabkan kuasa-kuasa barat ni dia berminat, okey, untuk memiliki kekayaan, okey, untuk memiliki kekayaan yang ada di negara kita. Jadi penjajah Eropah, okey, dia datang ke dia pergi ke belayar, ke luar benua, okey, untuk mendapatkan bahan mentah tersebut. Dan okey, penjajah Eropah ini, okey, yang melibatkan penjajah Portugis, okey, kemudian ada juga kuasa barat Spanyol. Okey, mereka ni telah menjelajah, okey, macam contohnya orang-orang Portugis, okey, telah menjelajah ke benua Asia untuk mendapatkan bahan-bahan mentah. Mereka berjaya membina empayar perdagangan dan juga menguasai perdagangan di lautan Hindi, menguasai jalan perdagangan di lautan Hindi. Okey, jadi orang-orang Portugis ni, okey, saingan dia siapa? Orang Spanyol, okey. Pada abad yang ke-16, okey, dua kuasa barat ini sangat bersaing di antara satu sama lain, iaitu kuasa Portugis dan juga Spanyol. Bahkan, okey, pada abad yang ke-16 ini, okey, Spanyol menjadi kuasa ulung di Eropah kerana dia memiliki kekayaan hasil daripada beberapa buah koloninya. Okey. Dan pada abad yang ke-16 juga merupakan zaman kegemilangan, okey, dua pengaruh barat ini, iaitu Portugis dan juga Spanyol. Okey. Pada abad yang ke-17 pula, okey, barulah menyaksikan kebangkitan kuasa-kuasa barat yang lain, okey, seperti Belanda, British dan juga Perancis. Okey. Sebagai penjajah untuk merebut kekayaan, dan dia nak cari tanah jajahan di seberang laut.
Kenapa mereka berlumba-lumba nak cari tanah jajahan? Sebab dia nak apa? Nak mengeksploitasi ataupun nak merebut kekayaan yang ada, okey, di tanah jajahan tersebut. Jadi alam Melayu menjadi sasaran utama kedatangan orang-orang Eropah. Kenapa? Sebab kita tahu tadi bahawa okey, alam Melayu okey mempunyai apa? Mempunyai sumber alam yang banyak, kaya dengan sumber alam, dan juga kenapa mereka datang ke sini nak cari apa? Okey, dia nak cari apa? Sumber rempah ratus dan nak menguasainya. Sebab rempah ratus ni dekat apa? Dekat negara barat ni apa? Adalah satu barang yang berharga. Kenapa? Sebab dekat barat apa? Iklim dia apa? Iklim dia kan sejuk. Jadi rempah ratus ni boleh memanaskan badan. Okay, jadi sebab itulah mereka rempah ratus ni adalah apa? Satu bahan ataupun satu barang yang berharga di kalangan apa? Di kalangan kuasa-kuasa barat. Okey, kat sini awak boleh lihat okey peta di mana kedatangan kuasa barat ke alam Melayu. Okey, kalau awak tengok dekat sini di petunjuk ni, okey, mana okey, yang titik-titik ni adalah apa? Jalan oleh apa? Kuasa Belanda. Okey, kemudian yang berwarna hijau adalah orang-orang Sepanyol. Okey, yang warna hijau ni. Okey, dia melalui jalan itu untuk pergi ke timur, ke alam Melayu di sini. Okey, untuk pergi ke sini. Okey, nampak tak? Kemudian Portugis. Okey, Portugis yang berwarna apa? Yang berwarna merah. Okey, ni Tanjung Pengharapan. Okey, ni awak tengok dekat sini. Dekat sinilah Inggeris, Belanda, Spanyol, Portugis. Ni negara dia. Jadi dia lalui dia ke sini. Untuk pergi ke alam Melayu. Jadi kat sini kalau awak tengok, okey, inilah jalannya, iaitu jalan apa? Dia melalui Tanjung Pengharapan. Okey, untuk pergi ke mana? Ke alam Melayu. Okey kelas. Tadi kita dah tahu kuasa barat, okey, yang datang ke mana? Ke alam Melayu pada abad yang ke-16. Okey, kuasa barat tu apa? Okey, Portugis dan juga Spanyol. Okey, pada abad yang ke-16. Okey, telah berlumba-lumba untuk mendapatkan apa? Kenapa dia datang? Ada beberapa faktor. Yang pertama, okey, pada abad yang ke-16, Portugis dan juga Spanyol pada abad yang ke-16, mereka memerlukan apa? Barangan mewah. Okey, apa dia barang-barangan mewah? Okey, kuasa-kuasa barat pada ketika itu berminat untuk mendapatkan apa? Tadi cikgu kata, rempah ratus, minyak wangi, emas, perak. Lagi apa lagi? Batu permata, gading dan juga hasil hutan. Okey, orang Eropah okey perlu mendapatkan barangan mewah dari China. Okey, apa barangan mewah dari China ni? Dia nak dapatkan apa? Teh, sutra dan juga tembika. Okey, ini adalah barangan daripada China. Dan di mana dia nak dapat barangan mewah ini adalah apa? Di alam Melayu. Okey, faktor seterusnya kenapa mereka datang adalah apa? Sebab di alam Melayu adalah apa? Pusat, tempatnya dah adanya barang apa? Pengumpulan barang. Okey, pusat pengumpulan barang. Jadi sebagai tukaran, negara China pula dia apa? Negara China nakkan apa? Emas, perak, biji timah dan juga rempah ratus. Okey, barang-barang ini boleh didapati di mana? Di Kepulauan Melayu. Okey. Jadi syarikat perdagangan tersebut memerlukan pusat pengumpulan bahan mentah. Okey. Yang terletak dekat mana? Terletak di tengah-tengah laluan perdagangan
di antara India dan China. Jadi kat mana tu? Okey, yang sesuai, okey, pelabuhannya adalah pelabuhan Melaka yang sangat strategik pada waktu itu. Okey, sebab yang ketiga ataupun faktor yang ketiga, kenapa dia nak datang kuasa barat ni? Okey, sebab kerana pelabuhan persinggahan. Okey. Angin monsun barat daya dan angin monsun timur laut memainkan apa? Peranan penting untuk menentukan apa? Masa bagi setiap pelayaran. Jadi, kuasa barat dia memerlukan apa? Dia memerlukan pelabuhan. Pelabuhan yang sesuai untuk apa? Untuk dia berlindung ataupun untuk direhat sementara. Okey, sementara apa? Sementara menunggu peralihan angin monsun. Jadi mereka memerlukan pelabuhan apa tadi? Pelabuhan persinggahan. Dekat mana pelabuhan tu? Di alam Melayu. Untuk apa? Untuk memudahkan kapal berlabur. Satu. Kemudian dia akan mengisi apa? Bekalan air. Okey, kemudian untuk apa? Untuk makanan dan mencari untuk memberikan kemudahan membaiki kapal. Okey, sebelum dia berlayar ke Canton, iaitu di China. Jadi dekat sini alam Melayu, okey, terutamanya di pelabuhan Melaka pada waktu itu, dia adalah apa? Di tengah-tengah laluan di antara timur dengan barat. Sebab itulah apa? Dia berebut-rebut untuk apa? Mencari tanah jahan. Okey, di alam Melayu. Sebab apa? Sebab dia nak apa? Kalau awak tengok sini. Dia nak kemudahan pelabuhan persinggahan. Okey, sebab yang keempat, okey, pada abad yang ke-16 ini, kenapa dia nak datang ke mana? Ke alam Melayu. Kenapa? Sebabnya adalah agama Kristian. Dia nak menyebarkan apa? Dia nak menyebarkan agama Kristian. Okey, agama merupakan faktor penting penjajahan kuasa barat ke negara kita. Jadi matlamat penjajahan mereka pada waktu itu adalah apa? Untuk kekayaan. Okey, dia nak jadi kekayaan, dia nak ambil hasil kekayaan yang ada di negara kita. Kemudian dia nak kembangkan agama dan dia nak apa? Nak kemasyhuran. Okey, supaya dia dipandang oleh kuasa barat yang lain. Okey, pada abad yang ke-17 dan abad yang ke-18, apakah faktor-faktornya? Kenapa kuasa barat datang ke alam Melayu? Kenapa dia datang ke negara kita ni? Okey, tadi abad yang ke-16 kita tahu dua kuasa barat, iaitu yang berlumba-lumba apa dia? Spanyol dan juga Portugis. Okey, jadi abad yang ke-17, abad ke-18, apa dia? Siapa kuasa barat? Kenapa dia datang? Okey, sebab apa? Sebab revolusi perindustrian. Okey, revolusi perindustrian ni dia berlaku di Britain. Okey, dia berlaku di Britain sejak bila? Sejak abad yang ke-17. Okey, jadi menjelang tahun 1870-an, negara Eropah yang lain, okey, yang lain, siapa dia? Iaitu Jerman. Okey, apa dia? Perancis. Okey, menjadi sebuah negara perindustrian. Seperti apa? Britain. Okey, jadi cikgu ulang lagi. Jadi ada 3 negara yang ada revolusi perindustrian, okey, iaitu pada abad yang ke-17. Okey, abad yang ke-17 bermula dengan Britain, kemudian diikuti dengan apa? Jerman, Perancis, kemudian
Okey, yang sama-sama juga ada apa? Ada revolusi perindustrian. Selepas berlakunya revolusi perindustrian, dasar kuasa-kuasa barat telah berubah corak. Okey, apa dasar dia? Okey, mereka apa? Perlu mencari apa? Pusat perdagangan dan menguasai tanah jajahan, okey, yang dapat membekalkan bahan-bahan mentah bagi keperluan apa? Kilang perusahaan supaya kilang dia dapat apa? Dapat beroperasi secara berterusan. Jadi revolusi perindustrian ini okey membolehkan barangan yang dikeluarkan, okey, bila dia dah ada kilang, dia dah buat barang, dia barangan yang dikeluarkan tu okey secara besar-besaran dia akan apa? Dia boleh pasarkan. Okey. Kemudian dengan kepesakatan barangan kilang, okey, kawasan pasaran yang luas perlu dicari. Okey, untuk memasarkan barangan tersebut supaya dapat apa? Dapat keuntungan yang maksimum. Okey. Maksudnya di sini, okey, pada abad yang ke-17 ini, okey, Britain, Jerman, Perancis ni, okey, dia telah apa? Telah banyak terbinanya apa? Kilang-kilang. Okey, kilang-kilang untuk apa? Untuk perusahaan. Okey. Jadi kilang-kilang ni dia akan menghasilkan barangan. Okey, barangan kilang ini dia nak apa? Dia nak pasarkan. Kat mana dia nak pasarkan? Itu dia perlu cari apa? Dia perlu cari tanah jajahan supaya dia dapat pasarkan barang tersebut. Dia nak cari, dia luaskan lagi, okey, pasaran dia. Kemudian bila dia dah dapat pasarkan barangan dia, okey, jadi barulah dia dapat apa? Keuntungan yang maksimum, okey. Kalau dia pasaran dia luas, jadi keuntungan pun maksimum. Okey, ni di sini kalau ni awak dapat lihat, okey, gambar di mana aktiviti kilang semasa revolusi perindustrian. Okey, inilah awak dapat lihat, okey. Gambar yang pertama, okey, nampak tak? Okey. Pada abad yang ke-17 dan ke-18. Okey, pada abad yang ke-19 dan abad yang ke-20 ada beberapa sebab, okey, kenapa kuasa barat datang ke negara kita. Okey, yang pertama, perkembangan industri kereta, kemunculan perusahaan kereta, okey, dan ciptaan apa? Tayar menambahkan lagi apa? Permintaan untuk mendapatkan getah asli. Selain itu, getah asli merupakan bahan yang penting untuk apa? Untuk perusahaan penebat barangan elektrik. Okey, ini gambarnya. Okey. Okey. Faktor yang kedua pada abad yang ke-19 dan 20, okey, faktor yang kedua kenapa adalah sebab kesuburan tanah dan juga kekayaan hasil bumi. Jadi negara kita mempunyai tanah yang apa? Tanah yang luas, subur dan juga apa? Mempunyai iklim yang sesuai untuk apa? Untuk kita tanam. Tanam apa? Tanam tanaman yang berorientasikan ekspor. Okey, apa dia contoh-contoh tanaman yang berorientasikan ekspor? Okey, contohnya adalah seperti apa? Seperti tanaman getah, kemudian tebu. Lagi apa dia? Tembakau dan juga padi. Jadi selain daripada itu, negara kita juga kaya. Kaya dengan apa? Hasil bumi. Selain daripada tanah yang subur, ada juga kaya dengan hasil bumi. Kan kita dah belajar pada awal kelas yang hari itu. Okey, seperti apa? Biji timah, biji besi, emas, petroleum dan juga arang batu yang sangat diperlukan oleh mereka. Okey, faktor yang ketiga adalah pada abad yang ke-19 dan 20 ini juga telah berlakunya industri mengetin. Jadi pada abad yang ke-19 terdapat beberapa ciptaan baru di mana?
di Amerika Syarikat yang memerlukan penggunaan biji timah. Okey. Biji timah ni dibuat apa? Iaitu perindustrian apa? Mengentin makanan. Jadi industri tin tu okey, untuk apa? Supaya apa? Tak karat. Okey, tak berlakunya karat. Jadi dia perlukan biji timah dalam campuran untuk apa? Mengetin, membuat tin. Jadi mengetin makanan, lepas tu ada apa? Dah adanya tin minuman, kemudian membuat bumbung rumah, kemudian tong minyak, okey. Jadi kesannya apa? Kesannya harga biji timah melambung tinggi sebab sangat diperlukan. Okey. Selepas tahun 1840, okey, permintaan untuk biji timah di negeri-negeri Melayu bertambah pesat. Okey, faktor seterusnya pada abad yang ke-19 dan 20 adalah pembukaan terusan Suez. Okey, di mana terusan ini? Okey, dekat sini ni. Okey, di sinilah terusan Suez. Dekat sini. Okey. Okey, sebelum ni, okey, pada abad yang ke berapa tadi? Abad yang ke-16, abad yang ke-17, 18, okey, kalau awak tengok, okey, sebelum adanya pembukaan terusan Suez, okey. Jadi apa? Negara-negara Eropah seperti apa kat sini? Kat sini Sepanyol, Portugis, British, okey, semua melalui jalan apa? Tanjung Pengharapan untuk sampai ke alam Melayu, okey. Tetapi bila adanya terusan Suez, okey, dia telah lagi apa? Memendekkan perhubungan. Sebab terusan ni, okey, dia dapat lalu di sini, okey, nampak tak? Yang berwarna merah ni, okey, laluan dia nampak lagi dekat. Okey, pembukaan terusan Suez yang menghubungkan apa? Pelabuhan site di mana? Di Mediterranean dan juga Suez di Laut Merah telah mempercepatkan urusan perdagangan. Jadi perdagangan di antara alam Melayu dengan benua apa tadi? Benua Eropah semakin apa? Semakin pesat bertambah, okey, dengan maksudnya lagi senang orang nak berurusan, okey, orang Eropah datang lagi cepat datang ke alam Melayu. Dia nak berlayar, dia nak bawa balik hasil bumi, hasil kekayaan yang ada dekat alam Melayu ni, lagi cepat sebab apa? Telah pendek jalannya. Okey, faktor seterusnya adalah ciptaan kapal wap. Okey, pada abad yang ke-19 telah terciptanya kapal wap, okey. Jadi penggunaan kapal wap penting kerana apa? Kerana dia dapat apa? Bawa muatan yang banyak. Itu yang pertama. Okey, dan perjalanannya lebih cepat. Kemudian apa? Jimatkan kos. Okey. Jadi saya ulang semula, okey, penciptaan kapal wap adalah menjadikan salah satu faktor, okey, merancakkan lagi kedatangan kuasa barat ke alam Melayu pada abad yang ke-19 dan 20. Kerana apa? Okey, kerana kapal wap ni dapat membawa muatan yang banyak. Kemudian perjalanannya lebih cepat dan juga menjimatkan kos. Jadi penghantaran barangan dagangan menjadi apa? Semakin mudah dan juga murah. Okey, jadi faktor yang seterusnya adalah persaingan kuasa barat itu sendiri. Okey, jadi wujudnya persaingan apa? Persaingan kuasa-kuasa barat. Apa kuasa barat tu? Dia bersaing di antara satu sama lain, iaitu apa? Britain, Jerman, Perancis, Spanyol, Amerika Syarikat dalam apa? Dalam kegiatan untuk apa? Dia nak cari kawasan tanah jajahan, iaitu di mana? Kawasan tu di luar Eropah. Jadi mereka ni, okey, sanggup apa? Berperang untuk mendapatkan apa? Dia sanggup berperang untuk mendapatkan tanah jajahan. Jadi kuasa barat menganggap
semakin luas, okey, semakin luas tanah jajahan yang dia dapat, okey, semakin tinggilah sanjungan, okey, diperolehi kuasa barat tersebut. Maksudnya dia lebih masyhur. Dia ada nama, okey, kalau dia apa? Dia banyak kuasa tanah jajahan. Maksudnya luas kuasa tanah jajahan tersebut. Okey, jadi faktor yang seterusnya adalah penciptaan telegraf. Okey, telegraf adalah apa? Okey, penciptaan teknologi telegraf membolehkan ahli perniagaan, okey, dari benua Eropah, okey, dan Amerika Syarikat ni menghubungi ejen atau wakil mereka di tanah Melayu dengan lebih cepat. Penglibatan tanah Melayu dalam kegiatan pasaran dunia antarabangsa semakin penting dengan penciptaan telegraf. Lagi senang dia nak berhubung, okey. Okey, yang last sekali, okey, yang ke-8, okey, adalah sebab slogan orang-orang Eropah ni adalah slogan dia apa? Beban orang putih. Kuasa barat ni, okey, dia berhasrat untuk menyebarkan pengaruh dan tamadun mereka ke seberang laut. Jadi mereka apa? Mereka menggunakan berbagai-bagai slogan untuk mewajarkan tindakan mereka. Jadi mereka apa? Mereka berhujah bahawa peradaban mereka lebih tinggi. Okey? Dengan apa? Dengan kebudayaan penduduk yang dijajah. Maksudnya dia merasakan dia lebih maju, okey, lebih bertamadun. Jadi konon-kononnya dia nak apa? Dia merasakan kita ni masih ketinggalan. Jadi adalah satu tanggungjawab dia untuk apa? Untuk meningkatkan ataupun memajukan tanah jajahan ataupun kawasan di timur ni. Okey. Jadi kuasa barat menggunakan slogan beban orang putih yang bermaksud apa? Mereka merasakan mereka bertanggungjawab. Okey, untuk apa? Konon-kononnya untuk membantu dan memberikan kesejahteraan kepada siapa? Konon-kononnya kepada pribumi di wilayah yang dijajah. Okey. Kuasa Perancis pula menggunakan muslihat tanggungjawab tugas menyebarkan tamadun kepada penduduk dunia. Okey. Bukan barat yang dianggap mundur. Konon-kononnya dia nak apa? Nak memajukan penduduk dunia. Maksudnya tanah jajahan ni, okey, dia merasakan tanah jajahan ni masih mundur, dia nak majukan. Okey, 1.3, persaingan kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Okey, untuk yang ni kamu buka buku teks kamu muka surat 16, okey. Okey, di sini kamu dapat lihat di peta ni kamu akan dapat lihat di mana British menjadikan Kesultanan Brunei sebuah negeri naungan British. Ni di sini. Okey, Brunei di sini. Okey, kemudian Perancis meluaskan kuasanya di Indo-China. Ni di sini, okey. Okey, di Indo-China dan merancang membina terusan dekat mana? Dekat segenting Kra. Okey, Rusia pula. Okey, di sini awak dapat lihat Rusia berhasrat untuk membuka pertempatan di ujung di ujung Salam. Di sini. Okey. Kemudian Jerman berusaha mendapatkan Pulau Langkawi. Kemudian dekat sini nampak pula dia berebut Amerika Syarikat ingin bertapak dekat mana? Dekat Terengganu, okey. Lagi siapa lagi? Okey, Belanda. Belanda dia nak dapatkan kepulauan India Timur, Portugis nak dapatkan Timor Leste dekat sini.
Okey. Kemudian Spanyol menaklukkan Kepulauan Sulu. Okey, jadi dekat sini, okey, awak boleh baca, awak boleh tengok, okey, mana kuasa-kuasa barat ni dia berebut-rebut untuk mendapatkan tanah jajahan di Kepulauan Alam Melayu. Okey, jadi bila dia berebut-rebut untuk mendapatkan apa tadi? Mendapatkan tanah jajahan. Okey, kuasa-kuasa barat ni dia mempunyai strategi masing-masing untuk mendapatkan tanah jajahan. Jadi kat sini, okey, kuasa barat menggunakan pelbagai strategi untuk menguasai negara kita. Okey, terdapat strategi yang diplomasi dan ada juga yang bersifat agresif. Okey, misalnya Portugis. Okey, Portugis menggunakan strategi apa? Menyerang. Menyerang semasa menjatuhkan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi ini strategi apa? Strategi yang bersifat agresif. Okey, dia menyerang. Maksudnya melalui peperangan. Belanda pula menggunakan strategi serangan apa? Fizikal. Kemudian ada strategi perjanjian dan juga pakatan dengan kuasa barat untuk mendapatkan wilayah ataupun tanah jajahan. Okey, British. Okey, pihak British menggunakan strategi yang lebih diplomasi, yang lebih lembut. Okey. Okey, berdasarkan apa? Berdasarkan isu dan juga faktor setempat. Okey, dia cuba masuk secara halus untuk mendapatkan sesuatu kawasan ataupun tempat. Okey, itu nanti kita akan belajar pada bab yang kedua, macam mana dia pihak British dia dapatkan apa? Pulau Pinang, okey, secara apa? Secara halus, kemudian dapatkan Perak, okey, secara halus. Ada dia menggunakan manipulasi. Okey, berlakunya sesuatu isu dalam suatu negeri itu. Okey, berlakunya kucak-kacir dalam negeri tersebut. Kemudian dia konon-kononnya nak membantu masuk campur. Tetapi sebenarnya dia nakkan apa? Dia nak menjajah kawasan ataupun tempat tersebut. Okey, ni kelasnya. Ini menunjukkan, ni peta. Peta apa? Kuasa. Kuasa barat yang duk sibuk berebut-rebut. Okey, untuk menguasai negara kita. Okey, ni Britain, kemudian ni Belanda, Perancis, Spanyol dan Portugal. Portugal adalah orang dia Portugis yang apa? Menjatuhkan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ini dia. Okey, tadi cikgu ada cakap, okey, jadi dekat sini awak dapat lihat, okey, ada dua strategi, dua kuasa barat. Okey, yang pertama Belanda dan juga British. Okey, Belanda menggunakan serangan fizikal, pakatan dan juga perjanjian. Okey, kalau British banyak sikit lah. Okey, manipulasi, ugutan, ada juga tipu hela. Okey. Kemudian perjanjian, pakatan, pajakan dan juga serangan fizikal. Okey, ni cara-cara cara-cara British untuk mendapatkan negara kita. Okey. Saya baca ni Selepas serangan Portugis, okey, Belanda berusaha untuk meluaskan kuasanya di negara kita. Antara strategi yang digunakan termasuklah apa dia? Serangan fizikal. Kemudian pakatan dan juga perjanjian. Okey, ada lagi satu apa dia? British. Lagi licik. Licik ni. Okey, apabila menggunakan pelbagai strategi untuk menguasai negara kita. Antaranya ialah ni yang cikgu cakap tadi. Okey, manipulasi, ugutan, tipu hela. Ini adalah strategi British. Okey, yang ni awak dapat lihat muka surat berapa tadi? Muka surat 20, buku teks kamu. Okey. Okey, muka surat 20 di mana Belanda, okey, mempunyai ada tiga strategi, iaitu serangan fizikal, perjanjian, okey. Ini dan juga pakatan. Okey, saya nak awak baca ni dan juga cikgu nak kamu fahamkan, okey. Di mana dia telah menceritakan di mana Belanda, okey, kalau serangan fizikal tu dia berperang lah. Okey, kemudian ada juga perjanjian. Perjanjian pada tahun berapa? 1650 yang diadakan
dengan apa? Dengan perak untuk mendapatkan biji timah. Okey. Kemudian pada tahun 1786, okey, Belanda mengadakan perjanjian dengan Selangor. Okey. Dia juga Sultan Ibrahim bersetuju untuk jual apa? Biji timah pada Belanda. Okey, dia adakan perjanjian, kemudian ada pakatan. Okey. Yang ni cikgu nak kamu baca. Okey. Begitu juga dengan British. Kalau awak tengok, okey, ada taktik manipulasi. Okey, manipulasi di mana British mendapatkan Singapura. Okey, kemudian konflik apa lagi? Kalau awak tengok dekat situ, okey, konflik di antara dua pembesar di Sungai Ujong di Negeri Sembilan, okey. Dia manipulasi ni maksudnya dia mengambil kesempatan atas sesuatu isu, okey, berlakunya sesuatu ketidakstabilan dalam sesebuah negeri itu, jadi dia konon-kononnya masuk campur. Okey, kemudian ada juga tipu helah, okey, di mana British mendapatkan Pulau Pinang melalui tipu helah. Okey, yang ni French slide. Yang ni kamu akan belajar pada bab 2. Okey, kemudian pakatan, okey, di mana dia mendapatkan Melaka, dia telah berpakat dengan Belanda di mana dia telah menandatangani perjanjian Inggeris-Belanda iaitu pada tahun 1824. Okey, kemudian ada ugutan. Ada juga strategi perjanjian dengan Sultan Perak. Okey, kemudian pajakan, okey, melalui pajakan untuk dapatkan apa? Untuk mendapatkan meluaskan pengaruhnya di Sabah. Okey, ada juga serangan fizikal, okey, yang dilakukan iaitu di Nanning, di Nanning dengan Dor Said dan juga di Kuala Terengganu. Okey, supaya apa? Supaya dia meminta Sultan Omar tidak mencampuri masalah perang saudara di Pahang. Okey. Jadi kat situ kalau awak tengok, okey, strategi apa? Strategi Belanda, okey, ada 3 dan juga strategi apa tadi? Strategi British. Okey, British ada berapa? 1 2 3 4 5 6 tu 7. Okey, itu adalah strategi mereka untuk apa? Menguasai negara kita. Okey, jadi di sini ada glosari, okey, di mana maksud manipulasi, ugutan, tipu helah, perjanjian, pakatan, pajakan dan juga serangan fizikal. Okey, jadi habis tajuk bab 1, okey, cikgu dah ajar keempat-empat subtopik, okey, daripada kestabilan dan kemakmuran, kemudian faktor-faktor di setiap abad. Okey, daripada abad yang ke-16 sampailah abad yang ke berapa tadi? Abad yang ke-20. Okey, kemudian kamu dah belajar tentang persaingan kuasa barat, dia berlumba-lumba, okey, untuk mendapatkan negara kita. Kemudian akhir sekali tadi adalah strategi. Okey, beberapa strategi yang digunakan oleh apa? Oleh kuasa barat untuk mendapatkan negara kita. Okey, jadi habis untuk tajuk bab 1, okey, dan cikgu akan sambung pada bab 2 iaitu tentang apa? Pembentukan negeri-negeri selat. Jadi untuk ini cikgu nak kamu apa? Kamu tolong buat nota, okey, tajuk yang telah cikgu ajar, okey. Kemudian kita akan tolong baca juga, okey, tolong baca juga sebelum cikgu apa? Cikgu teruskan kepada bab 2 iaitu pentadbiran negeri-negeri selat. Okey, muka surat 28. Okey. Terima kasih kelas.